Berkata, Allah memiliki para malaikat di langit yang ketujuh. Mereka bersujud sejak Allah menciptakan mereka hingga ke hari kiamat. Mereka menggigil ketakutan kerana takutnya kepada Allah. Apabila hari kiamat tiba, mereka mengangkat kepala dan berkata, Maha suci Engkau, kami tidak menyembahmu dengan penyembahan yang sebenar-benarnya. Itulah firman Allah Ta'ala, yaqafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Artinya mereka tidak melakukan maksiat pada Allah sekelip mata pun. Rasulullah bersabda, apabila tubuh hamba menggigil kerana takut kepada Allah, dosa-dosanya berguguran seperti daun berguguran daripada pohonnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah bila menjelaskan kepada kita tentang manusia yang ada sifat al-khawf, manusia yang ada sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah manusia yang sering mengenangkan akan dosa-dosa yang dilakukan olehnya. Orang yang benar-benar takut pada Allah ialah orang yang sentiasa ingat akan dosa yang dilakukan. Okey. Maknanya dia mengenangkan kembali zaman mudanya, zaman pertengahan umurnya, zaman tuanya, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita baligh, mungkin orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu dosa yang kita buat. Orang lain tak tahu maksiat yang kita buat. Yang boleh tahu dosa yang kita lakukan, yang boleh tahu maksiat yang kita lakukan ialah diri kita sendiri. Maka sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini orang yang menggigil tentang ketakutan, dia rasa takut dengan dosa yang telah dilakukan olehnya. Sebab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bila kita dibentangkan di hadapan Allah, dia ada dua, sama ada pahala ataupun dosa. Orang yang ingat pada Allah macam disebutkan oleh Abu Lais, yang disebutkan di situ bahawasanya Allah Ta'ala memiliki para malaikat di langit yang ketujuh, dan mereka sejak mereka diciptakan, yang kata malaikat ni makhluk Allah Subhanahu wa taala, sejak malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sujud pada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang kata para malaikat Allah Ta'ala ni, mereka buat apa yang Allah Ta'ala suruh. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak buat maksiat apa yang Allah Ta'ala larang, mereka tak buat langsung. Sebab itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini, bila dia mendoakan kita, maka mustajab, istijabah untuk dimakbulkan oleh Allah Ta'ala itu amat besar. Kita berada dalam majlis ilmu, walaupun kadang-kadang kita belajar banyak benda yang kita tak boleh. Kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi kerana kita berada dalam majlis ilmu, para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini bermacam-macam jenis, bermacam-macam dan pelbagai tugas mereka. Ada malaikat Allah itu hanya rokok pada Allah Ta'ala sahaja. Ada malaikat Allah yang sentiasa sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat Allah Ta'ala yang mencari majlis ilmu, dipanggil malaikat mobile. Kalau bahasa sekarang sebut malaikat yang jenis mobile. Malaikat yang jenis bergerak ke sana dan ke sini mencari majlis ilmu. Yang kita adakan pada hari ini, malaikat bersama dengan kita. Dan apabila malaikat bersama dengan kita, dua perkara besar yang malaikat minta pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan rahmat kepada semua orang yang menuntut ilmu. Berikan kasih sayangmu ya Allah pada mereka yang menuntut ilmu. Yang keduanya, malaikat Allah minta pada Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Maknanya kalau kita mendapat dua benda yang besar ini, yang pertamanya rahmat Allah, yang keduanya keampunan Allah, kitalah manusia yang berjaya. Kitalah manusia yang Allah Ta'ala kasih. Kitalah manusia yang Allah Ta'ala sayang.
Sebab itu kata Nabi SAW, apabila tubuh hamba menggigil kerana takut pada Allah, dosa-dosanya berguguran seperti daunnya berguguran daripada pohon. Kesan daripada takutnya kita pada Allah, kesan daripada kita bimbang dengan dosa yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala, kesan daripada itu, maka berguguranlah dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tambah pula malaikat Allah Ta'ala yang sentiasa mendoakan kita, malaikat yang sentiasa beribadat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat yang sentiasa buat apa yang Allah Ta'ala suruh, dan malaikat tak pernah melakukan benda yang Allah Ta'ala larang. Itu kelebihan malaikat. Sebab itu imannya para malaikat berterusan mendatar iman mereka. Iman para nabi, anbiya, mursalin sentiasa naik, tak turun. Iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Hari yang kita rajin naik, mencanak, masuk masjid tak mau keluar lah. Hari iman kita turun, masjid pun tak jumpa. Jadi iman kita jadi yazidu wa yanqus. Iman kita sentiasa bertambah dan kadang-kadang berkurang. Iman para malaikat sama. Iman para nabi dan rasul yazidu wa la yanqus, bertambah tak berkurang. Maka orang yang menerima doa para malaikat ini orang yang beruntung. Dikisahkan seorang lelaki terpikat kepada seorang perempuan. Perempuan itu keluar untuk suatu keperluan. Lantas lelaki itu ikut bersamanya. Ketika mereka berdua doaan di padang Sahara, sementara orang lain sudah tidur, lelaki itu mengungkapkan isi hatinya kepada perempuan tersebut. Perempuan itu berkata, "Lihatlah, semua orang sudah tidur." Lelaki itu gembira mendengar kata-kata perempuan itu. Ia menganggap perempuan itu telah memberikan jawapan kepadanya. Ia berdiri dan mengelilingi kafilah. Ia mendapati orang-orang semuanya sudah tidur. Lalu ia kembali kepada perempuan itu dan berkata, "Benar, mereka telah tidur. Apakah pendapatmu tentang Allah Ta'ala? Adakah dia tidur pada saat ini?" Tanya perempuan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Dia tidak pernah diserang rasa mengantuk dan tidur. Jawab lelaki itu. Zat yang tidak tidur dan tidak akan tidur selalu melihat kita walaupun orang lain tidak dapat melihat kita. Oleh demikian Allah Ta'ala lebih layak untuk ditakuti, kata perempuan itu. Akhirnya lelaki itu pun meninggalkan perempuan tadi kerana takutnya kepada Allah, kepada Allah itu sang pencipta. Ia bertaubat dan kembali ke kampung halamannya. Ketika ia meninggal, orang-orang bermimpi melihatnya. Ditanyakan kepadanya, "Apakah tindakan Allah kepada anda?" Dia mengampuni saya kerana ketakutan itu, dan demikianlah terhapuslah dosa akan tersebut. Ini cerita lah. Imam Ghazali bawa cerita kat kita dalam kitab ni, kitab Mukasyafatul Qulub. Imam Al-Ghazali kata kepada kita, dia buat satu cerita. Ada seorang lelaki, kan, dia berkenan dekat seorang perempuan. Biasalah lelaki dan perempuan, maknanya ada sifat keinginan di antara satu sama lain. Itu adalah normal. Keinginan yang antara lelaki dan perempuan adalah normal. Kalau diikat dengan hukum syarak, suatu benda yang baik. Yang jadi masalah kalau lelaki terpikat dengan lelaki, perempuan terpikat dengan perempuan. Ini yang masalah. Jadi lelaki ni ada perasaan dan sifat yang normal. Dia berkenan kepada seorang perempuan, dan perempuan juga berkenan pada dia. Maka Imam Ghazali kata apa? Bila lelaki itu berkenan kepada seorang perempuan, maka mereka pun berjalan bersama. Berjalan bersama. Bila berjalan bersama di gurun Sahara, kawasan yang gersang, gurun Sahara lah, keadaan yang tidak mempunyai cukup kelengkapan dari segi kesempurnaan air dan sebagainya,
Berjalan dua-dua orang, berkafilah. Tiba pada waktu malam, maka perempuan pun kata dekat lelaki tu, semua orang pakat tidur ni. Dia kata kat lelaki tadi, lelaki tadi pun terlintas dalam diri dia, ini ada can. Maksud dia lagu tu lah. Bila perempuan tu kata kat dia, semua orang pakat tidur, terlintas dalam hati lelaki, nampaknya perempuan ni macam bagi laluan, macam ni ada cara ni. Dia pun bangkit, dia tengok pula di sekeliling kafilah dia ni kan, rombongan mereka ni semua memang pakat tidur. Dia kata cantik, bahasa kita lagu tu lah. Tadi dia kata mereka tidur, dan dia picek memang tengah malam pakat tidur habis. Dia kata yang ni cukup cantik. Bila dia pergi kat perempuan tadi, disangkakan perempuan tadi sudah membuka jalan. Dia beranggapan tepuk bukan sebelah tangan, dia beranggapan sama-sama pakat tepuk. Yang orang tua-tua kata tepuk sebelah tangan tak bunyi, maknanya kalau dua belah tangan baru bunyi. Jadi nak jadi sesuatu benda yang tak elok ni, kebiasaannya bertepuk di dua belah tangan. Kalau satu tangan tak bunyi, tepuk lah. Tepuk tak bunyi, tepuk bunyi. Jadi dia pun pergi kat perempuan tadi. Perempuan kata nanti dulu. Lelaki tadi pun terkejut. Tadi hang dah kata mereka tidur, aku picit tidur sungguh. Ni pasal apa? Nanti dulu. Nanti dulu. Aku nak tanya hang. Perempuan tu kata, apa pendapat kamu? Adakah Allah Ta'ala sedang tidur? Perempuan tadi tanya soalan tu, tarik handbrake tarik handbrake. Tadi waktu turun dah handbrake, nak masuk gear, kelas tarik, angkat semua, gear satu tolak dah. Tapi perempuan tu tanya, Allah Ta'ala tidur tak waktu lah ni? Tarik handbrake. Kalau tanya soalan tu, dia kata memang Allah Ta'ala takkan tidur. Sebab Allah Ta'ala itu tidak mengantuk, Allah Ta'ala itu tidak tidur. Zat yang tak tidur, tak akan tidur, selalu melihat walaupun apa yang kita lakukan, walaupun di mana saja kita berada. Oleh yang demikian, Allah lebih layak untuk kita takut. Rupanya perempuan tu nak train lelaki ni. Perempuan tadi nak tengok apa yang dimaksudkan lelaki tadi. Perempuan tadi tanya, Allah Ta'ala tidur ke ada? Lelaki itu kata, Allah Ta'ala memang tak tidur. Kalau Allah Ta'ala tak tidur, kita perlu dan wajib untuk takut kepada Allah. Kita mesti takut kepada Allah. Lebih layak untuk kita takuti, bukan kerana manusia. Di sini Imam Ghazali nak kata apa kat kita? Dalam kita meninggalkan maksiat, bukan kerana manusia. Dalam kita meninggalkan dosa, bukan kerana manusia yang tengok kita, bukan kerana manusia yang tahu kita melakukan maksiat. Kita meninggalkan dosa bukan kerana malu kepada orang. Kita tidak melakukan benda yang dilarang bukan kerana kita itu diperhatikan oleh manusia. Imam Ghazali nak cerita kat kita di sini, kita takutnya melakukan maksiat kerana kita faham Allah Ta'ala sentiasa melihat, Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita. Walaupun di mana kita berada, dalam malam yang paling gelap, atas batu yang cukup hitam, seekor semut yang paling hitam, Allah Ta'ala mengetahui ke mana arah tuju semut tadi. Sehelai daun yang jatuh ke muka bumi, banyak mana punya daun duk ada atas muka bumi ni? Waraq, daun. Banyak mana daun duk ada atas muka bumi? Pokok di rumah kita, berapa jenis pokok duk ada? Pokok pelam ada, pokok rambutan ada, pokok manggis ada, pokok durian ada, pokok buah-buahan, tanam-tanaman. Berapa banyak pokok yang ada yang kita tanam, termasuk pokok yang jiran kita tanam, termasuk pokok yang jiran kepada jiran, jiran kepada jiran tanam, termasuk pokok yang kita tak tanam, termasuk pokok yang kita boleh tengok, termasuk pokok yang kita tak nampak. Duduk dalam hutan belantara, sampai ke gunung Everest, sampai ke Langkawi, Gunung Raya, sampai ke Yan, Gunung Jerai.
Pokok yang cukup banyak, satu helai daun yang jatuh daripada setiap pokok tadi, Allah Ta'ala mengetahui ke mana daun itu pergi. Jadi kita berkeyakinan, bila Imam Ghazali sebut di sini, kamu nak takut melakukan maksiat bukan kerana manusia. Kalau kita tak melakukan maksiat kerana manusia, waktu ramai-ramai ni kita tak buat. Tetapi bila kita berkeadaan berseorangan, bersunyi-sunyian, dalam keadaan tidak ada manusia yang nampak, dalam keadaan tidak ada orang yang tahu, belum tentu kita tidak melakukan maksiat, kerana kita tak buat maksiat kerana kita hanya malu dan takut pada manusia. Tapi bila perempuan tadi kata kepada lelaki tadi, Allah Ta'ala tidur ke tak tidur? Soalan yang cukup padu. Soalan padu. Allah Ta'ala lena ke tak lena? Kalau tanya macam tu, lelaki tu kata memang Allah Ta'ala tak lena. Allah Ta'ala yang tidak terganggu oleh mengantuk dan tidur. Manusia memang ada waktu kita mengantuk. Jangan tuan-tuan duduk dalam masjid Zahir ni, tapi baguslah tak ada yang lena, kan? Lena dalam masjid pun pahala. Lena dalam masjid pahala, tuan-tuan, iktikaf. Tapi tak ada yang lena. Tapi kalau lena pun itu sifat manusia, kan? Kena pula ubat darah tinggi. Apa Zam, ubat darah tinggi? Apa lolol apa? Zam tahu apa ni? Antinolol ke apa? Tak ingat. Kena ubat jenis darah tinggi tu mengantuk, kan? Tak kira lah apa jenis ubat, ubat semua kan, mengantuk. Tak kena ubat pun mengantuk. Maknanya manusia dengan mengantuk ni dua keadaan yang sinonim. Tak dapat tidak, kita kena tidur. Sebab apa kita tidur? Sebab tidur itu merehatkan tubuh badan kita. Dengan tidur tadi memperbaiki tisu-tisu dalam badan kita. Dengan tidur tadi budak-budak boleh membesar. Dengan tidur tadi akan menyihatkan kita. Tidur yang cukup menghilangkan stres dalam badan kita. Orang yang tidur tak cukup, automatik dia akan dapat stres. Kenapa? Tidur tak cukup. Bila kita menguap, tandanya badan kita perlu rehat. Badan kita perlu rehat. Kita dah tak larat. Manusia memang sampai satu masa dia akan tidur. Tetapi bila perempuan ini tanya pada lelaki tadi, adakah Allah Ta'ala tidur? Ya, Allah Ta'ala tak tidur. Kalau Allah Ta'ala tak tidur, kita wajib takut kepada Allah, jangan melakukan maksiat, kerana Allah lah layak untuk kita takut. Jadi ini yang kita nak maksudkan. Imam Ghazali sebut pada kita, hidup kita al-khawfu, yang kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-khawfu minal jalil, takutnya pada Allah adalah takut yang sebenar-benarnya, bukan takut main-main. Waktu ada orang nampak macam takut Allah, waktu tak ada orang berani. Waktu dalam cerah tak buat apa, waktu dalam gelap buat maksiat. Maknanya kena letakkan dalam hati kita untuk menjaga diri kita. Tak dapat tidak, kita mesti benar-benar takut pada Allah di mana sahaja kita berada. Letakkan prinsip al-khawf itu di hadapan kita. Akhirnya kita akan selamat, bukan sekadar di dunia, bahkan kita akan selamat di alam akhirat, insya-Allah. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu-minggu yang berikutnya, iaitu ada lagi cerita berkaitan dengan Bani Israel, berkaitan dengan ahli ibadah. Insya-Allah moga ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.